Begitu juga kata para ulama, kambing ini kalau kata Imam An-Nawawi dalam syarah Muslim, dia mesti ikut turutan warna-warna yang digemari. Kalau berdasarkan sunnah, kata Imam Nawawi, istihbabu istihsani laul udhiyah wa qad ajma'u alaihi qala ashabuna afdaluha al-bayda'u thumma as-safra'u thumma al-ghabra' wa hiya allati la yasfuna bayaduha thumma balqa'u wa hiya allati ba'duha abyad wa ba'duha aswad thumma as-sauda. Ulama dalam mazhab Syafi'i menyatakan sunat memilih haiwan korban berdasarkan warna terbaik. Dan mereka sepakat tentang hal ini. Warna yang terbaik paling afdal adalah putih. Kemudian kuning. Kuning ni bukan kuning diraja. Kuning lembu lah. Tu kuning lah kita panggil. Lembu KK tu kuning lah. Lepas kuning, kelabu. Iaitu kelabu yang tidak bersih putihnya. Kemudian warna al-balqa. Balqa ini macam lembu mafriwal, belang-belang, hitam putih, fern leaf punya lembu. Dia makna berbelang-belang, sebahagian warna hitam, sebahagian warna putih. Last kali pilihan kita adalah warna hitam. Sebab itu dalam Bulughul Maram direkodkan daripada Anas tentang bagaimanakah spesifikasi korban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annan Nabi kana yudhahi bikabshaini amlahaini aqranaini wa yusammi wa yukabbir wa yad'a rijlahu ala sifahihima. Nabi berkorban dengan dua biri-biri jantan warna putih bertanduk. Nabi ucap nama Allah, Nabi takbir, Nabi letakkan kedua kakinya di pipi biri-biri itu ketika menyembelih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam lafaz lain disebutkan saminain, dua biri-biri yang gemuk-gemuk. Ini baru ittiba' sunnah. Kemudian apa lagi kata ulama? Haiwan itu afdalnya jantan berbanding dengan betina. Sebab kalau haiwan betina takut dia ada komitmen. Komitmen anaknya, komitmen entah tengah mengandung ke macam banyak masalah nak kena scan perut dulu leceh lah. Kalau jantan ni dah tentu dah takkan mengandung pula jantan itu. Jadi dan umumnya kata orang tua-tua yang jantan dagingnya lebih banyak daripada betina. Kalau lembu, kalau kerbau betina daging dalam 800 kilo saja. Tapi kalau kerbau jantan boleh pergi sampai 1200 kilo. Jadi pilih yang jantan. Masalah, tuan-tuan tahu ke jantan betina? Tak tahu sekarang ustaz. Bab pun tak tahu. Mu masuk duit tak tahu benda rupa. Ini yang kita kata tidak ikut SOP. Kerana kita tidak melihat sendiri. Dan afdalnya juga kata ulama, biarlah yang bertanduk. Dalam hadis daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu an, khairud dhahiyyati al-kabshu al-aqranu. Sebaik-baik korban adalah biri-biri yang ada tanduk. Hadis riwayat Imam Hakim. Jadi ini yang pertama yang perlu kita sama-sama perbaiki, iaitu spesifikasi haiwan biarlah ikut SOP. Gemuknya, cantik. Yang penting tuan-tuan, cari hok comel. Lembu korban biarlah lawa-lawa, mata hijau, mata biru. Baru kita nak sembelih tu menangis dulu baru sembelih. Ini dah bila tengok turun pada lori, munasabah lah kena sembelih. Kalau muka ini, begitu pula rasa kita. Adakah lah sembelih? Tak sesuai. Ini yang pertama. Kesilapan yang kedua yang banyak berlaku dalam masyarakat kita adalah tentang isu perkongsian binatang korban yang lebih daripada jumlah yang diizinkan. Ini juga berlaku dalam masyarakat. Tuan-tuan, kadar perkongsian ni bukan ditetapkan oleh pejabat agama Islam, tidak. Kadar perkongsian ini bukannya diletakkan oleh Majlis Agama Jabatan Mufti, tidak. Kadar jumlah kongsi ini ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang termaktub dalam hadis daripada Jabir, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyatil badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Kami dulu menyembelih korban bersama baginda Nabi pada tahun perjanjian Hudaybiyah. Seekor unta untuk 7 bahagian dan seekor lembu pun untuk 7 bahagian juga. Hadis riwayat Imam Muslim.
Tapi seperti yang kita sebutkan tadi, walaupun boleh kongsi 7 orang, tapi korban seekor kambing lebih afdal daripada kita kongsi 7 orang. Jadi ingat, satu bahagian hanya untuk seorang saja. Satu bahagian untuk seorang saja. Kecuali ketua keluarga. Seorang ayah, seorang suami boleh melakukan korban seekor kambing ataupun satu bahagian lembu ataupun unta untuk diri dia dan keluarga di bawah tanggungan dia. Itu special case. Ini sebagaimana yang termaktub dalam hadis Atha bin Yasar radhiyallahu an, sa'altu Aba Ayyub al-Ansari kaifa kanat dhahaya ala ahdi Rasulillah. Aku pernah tanya kepada Abu Ayyub al-Ansari, bagaimanakah tata cara ibadah korban yang dilakukan pada zaman Nabi? Dijawab oleh Abu Ayyub, kana ar-rajulu yudahi bisyati anhu wa an ahli baitih. Kata Abu Ayyub al-Ansari, pada masa itu pelaksanaannya seorang lelaki melakukan korban dengan seekor kambing untuk diri dia dan untuk keluarga dia. Fayakuluna wa yut'imuna. Mereka makan dan mereka berikan juga kepada orang lain. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Jadi satu portion satu orang saja. Kecuali kita ketua keluarga. Kita niatkan beritahu pada tukang sembelih ataupun penganjur, ini untuk family saya. Senang cerita family lah. Ini untuk keluarga sipulan bin sipulan. Kesilapan yang biasa berlaku. Yang ketiga, ini walaupun jarang kedengaran tapi pernah berlaku. Iaitu menyembelih korban pada malam hari raya. Ada juga yang buat kelakar, dia buatnya korban malam raya. Apatah lagi Kementerian Kesihatan pun dah keluar amaran heat stroke macam-macam, musim-musim panas berdengung menjeli. Jadi kita tak digalakkan berada di kawasan yang panas. Dia pun buat fatwa sama dia, ahli-ahli AJK masjid. Kita ni berdasarkan darurat, kita sembelih lah waktu malam. Jangan. Kalau takut kena heat stroke, jangan buat pada malam raya. Buatlah malam-malam tasyrik, tak ada masalah. Jangan buat sebelum raya. Asasnya waktu sembelih korban bermula lepas terbit matahari pada hari An-Nahar, iaitu pada 10 Zulhijjah. Kadar terbitnya matahari itu boleh dikira selepas selesainya sembahyang sunat hari raya dan juga selepas 2 khutbah yang ringan. Garis bawakan khutbah ringan. Khatib jangan buat macam ceramah pula dah komen panjang siap menyanyi bagai-bagai. Tak. Orang banyak kerja ni, matahari dah panas. Jadi pendek-pendek sudah. Khutbah yang ringan. Timbul soalan. Kalau kami masjid sembelih daripada itu, macam mana Ustaz? Ia tidak dikira sebagai korban. Tetapi dikira hanya sembelihan untuk makan ramai-ramai. Buat kenduri sajalah seolah gitu. Ada satu riwayat daripada Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, inna awwala ma nabda'u fi yaumina hadza an nusalliya thumma narji'a fananhara. Sesungguhnya perkara pertama yang kami mulakan pada hari raya ini adalah menunaikan solat. Kemudian kami balik, kemudian kami menyembelih korban. Faman fa'ala dzalika asaba sunnatana. Siapa yang buat perkara itu, maka dia telah menepati sunnah kami. Wa man nahara qabla salati fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi laisa minan nusuki fi syai'. Siapa menyembelih sebelum sembahyang raya, maka ini hanyalah daging yang diberi makan pada ahli keluarga, bukannya ibadah korban. Faqala rajulun minal ansar. Datang seorang lelaki Ansar, namanya dikenali sebagai Abu Burdah. Dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, zabahtu wa indi jaza'atun khairun minan musinna. Ya Rasul, saya sudah silap sembelih awal lah ya Rasul. Tapi saya ada seekor kambing jaza'ah, kambing yang umur 6 bulan. Jadi yang lebih baik daripada musinah, kambing yang masuk umur 3 tahun. Qala aj'alu makanahu wa lan tuwafi an tujzi an ahadin ba'daka. Jadikan kambing itu sebagai ganti, dan itu yang pertama tidak dikira. Hadis Bukhari Muslim. Banyak nak diterangkan tapi kita